saya bodoh ke saya tak ada langsung kredibiliti ke untuk mentadbir dan menguruskan negeri ini. Negeri juga boleh saja melantik syarikat lain untuk melaksanakan projek tersebut sekiranya syarikat sedia ada gagal untuk melaksanakan. Baik, bersama kita ialah Datuk Seri Utama Sulaiman bin Ali, Ketua Menteri Melaka, Caretaker. Datuk Seri, kita ada beberapa soalan untuk ditanyakan kepada Datuk Seri. Baik. Boleh Datuk Seri terangkan latar belakang Datuk Seri sehingga dilantik sebagai Ketua Menteri Melaka? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan terima kasihlah kepada saudara kerana sudi terjah kepada saya ni dalam keadaan dalam keadaan yang kemulut pada hari inilah. Okey, baik, saya sebenarnya berlatar belakangkan on marine. Saya pernah bekerja sekian waktu Petronas dan juga ExxonMobil, dan saya juga ada membuat bisnes sebelum saya terlibat dalam kancah politik. Dan selepas tahun 2004 gitu, selepas pilihan raya pada tahun 2004, saya mula menceburi diri dalam politik hanya sekadar untuk bercampur dan mengenali kawan-kawan dalam politik dengan lebih rapat. Dan pada ketika itu saya pernah menjadi Ketua Penerangan Pemuda bahagian Biak Tanah, dan saya juga merupakan pengurusi JKK dalam kampung sebagai seorang ketua kampung apabila diminta oleh orang kampung untuk menjadi ketua kampung. Dan akhirnya saya mula berkecimpung politik ini dengan menganggotai pemuda. Saya terlibat dalam pemuda, lepas tu saya terlibat dalam di peringkat jawatankuasa bahagian. Di peringkat jawatankuasa bahagian lah saya diangkat bagi bertanding di kawasan N04 Lendu pada pilihan raya 2013. Dan pada ketika itu jawatan terakhir saya dalam politik adalah sebagai Setiausaha Perhubungan Negeri, dan di peringkat bahagian saya sebagai Setiausaha Bahagian. Dan hari ini saya tidak mempunyai sebarang jawatan dalam bahagian ataupun maupun di peringkat negeri. Saya hanya sekadar ketua cawangan di cawangan saya lah. Apabila saya diangkat menjadi Ketua Menteri, maka eloklah pada saya, apabila saya telah menjadi Ketua Menteri, eloklah jawatan ini diserahkan kepada orang yang benar-benar boleh membantu menguruskan parti. Apa punca yang mencetus ke arah penarikan sokongan Pak Adun yang sebelum ini menyokong kerajaan dan menyokong Datuk Seri? Allahu Akbar. Baik, sebenarnya saya tidak mempunyai sebarang permasalahan dengan keempat-empat yang telah menyatakan hilang sokongan kepada saya. 3 di kalangan mereka termasuk mantan Ketua Menteri. Saya mempunyai hubungan baik dengan mereka ni semua. Dan sehinggalah pada 4 bulan saya menerima surat meletakkan jawatan sebagai Exco Kerajaan Negeri 3 orang, serta hilang kepercayaan kepada saya. Dan satu surat lagi daripada Adun Pantai Kundur memaklumkan bahawa dia juga hilang kepercayaan kepada saya. Saya tak tahu di manakah silapnya. Setahu saya, segala hubungan saya dengan 4 orang ni cukup baik. Jadi apabila beliau
hilang kepercayaan kepada saya, pada saya nothing much that I can do, maka saya berbalik kepada parti, ya, dan juga melihat kepada daripada sudut perlembagaan dan perundangan di peringkat kerajaan negeri. Jadi itulah saya dah maklumkan kepada Tuan Tuan Mentut bahawa saya telah hilang kepercayaan, dan saya serahkan kepada Tuan Tuan Mentut dengan surat permakluman kepada Tuan bahawa saya telah hilang kepercayaan. Baik tu. Bagaimana Datuk Seri boleh gambarkan hubungan Datuk Seri Idris Harun dan 3 adun lagi yang menari diri tu? Hubungan Datuk Seri dengan mereka. Sepanjang 3 orang ni sebagai anggota Majlis Mesyuarat Kerajaan negeri, setiap kali bermesyuarat dan juga mesyuarat-mesyuarat lain, saya mempunyai hubungan yang baik dengan mereka. Segala keputusan yang kita buat, yang kita putuskan adalah secara konsensus. Saya tidak akan membuat keputusan mengikut kehendak dan ataupun mengikut selera saya. Setiap keputusan saya bagi peluang pada semua di Majlis Mesyuarat Kerajaan negeri, begitu juga dalam mesyuarat-mesyuarat lain. Saya bagi peluang untuk mereka mengutarakan persetujuan dan pandangan. Kalau sekiranya dalam mesyuarat exco, kalau salah seorang tak setuju, saya kata kita tangguhkan kertas ni dulu, sehingga yang tak setuju ni membuat siasatan dan bersetuju, dan akhirnya segala keputusan itu adalah keputusan dan persetujuan bersama secara konsensus. Jadi hubungan saya dengan adun Pantai Kundur sebelum tu, saya ingat 3 minggu sebelum tu saya dah berjumpa dengan dia. Saya pergi semayang di masjid bersama dengan dia. Saya rasa saya tak ada masalah peribadi dengan rakan saya di Pantai Kundur, dan malah segala keperluan ataupun apa-apa perkara yang minta pertolongan pada saya cuba sebaik yang mungkin di atas kemampuan kerajaan negeri ataupun di atas kemampuan saya. Dan mana-mana perkara yang mesti dirujuk kepada pusat, maka saya maklumkan kepada pusat. Jadi secara peribadi, saya dengan 4 mereka yang telah hilang kepercayaan kepada saya tidak ada sebarang permasalahan. Hubungan saya dengan mereka sebelum ini memang baik sehinggalah hari ini. Datuk Seri, isu yang dibangkitkan oleh Datuk Seri Idris Harun, sejauh mana benarnya, terutama isu pembangunan dan projek pasir? Baik, projek konsesi pasir ini memang daripada zaman Datuk Idris dulu pun used to be the Ketua Menteri. Dan projek-projek pasir ini waktu zaman dia juga berlaku. Dan di zaman saya ingat dalam tempoh pandemik ni mungkin tidak ada kerja penambakan pasir ni, ya, disebabkan pandemik, ya. Tetapi untuk makluman, konsesi pasir ini bukan kelulusan di peringkat negeri. Daripada tepian pantai bawa 3 batu nautika, selepas melebihi 3 batu nautika, itu adalah kuasa di bawah Jabatan Pengarah Tanah dan Galian di pusat. Ini JKPTG, ya. Semua kelulusan itu di bawah federal. Di bawah 3 batu nautika ke pantai, itu di bawah kuasa pihak kerajaan negeri. Jadi konsesi pasir ini, segala cukai pembayaran terus dibayar kepada pihak pusat ataupun di federal. Tidak ada kena-mena dengan kerajaan negeri. Segala kelulusan itu mesti di bawah JKPTG, bukan di bawah kerajaan negeri. Boleh Datuk Seri gambarkan hubungan Datuk Seri dengan Datuk Seri Abdul Rauf? Benarkah beliau sering mempengaruhi Datuk Seri dalam keputusan yang dipersetujui Exco? Beginilah, saya apabila saya diangkat menjadi Ketua Menteri, saya hanya berperanan dengan mengurus dan mentadbir negeri, mengikut kepada lunas peraturan dan perundangan. Datuk Rauf sebagai Ketua Parti, ya,
Seperti mana yang saya maklum tadi, saya tidak ada mempunyai sebarang jawatan pun dalam parti, hanya sekadar ketua cawangan di cawangan saya. Apabila saya diangkat menjadi ketua menteri, saya maklumkan kepada Datuk Raup, Datuk, this is the line, this is the border. I wouldn't never cross to this border. Dan Datuk jangan cross this border, line ini. Sebab parti Datuk jaga, kerajaan negeri saya jaga. Untuk menjaga kerajaan ini, mengolahkan kerajaan ini, let me handle everything. Datuk, parti, Datuk buat, jaga parti baik-baik. Saya jaga negeri ini sebaik yang mungkin. Jadi apabila mengatakan bahawa saya, kononnya saya hanya sebagai telunjuk kepada Yang Berhormat Datuk Raup, saya menafikan sama sekali. Saya bodoh ke saya? Saya tak ada langsung kredibiliti ke untuk mentadbir dan menguruskan negeri ini? Rujukan saya, kita ada WBLA. Saya ada pegawai kewangan, penasihat kewangan, penasihat undang-undang, dan kita ada setiausaha kerajaan negeri. Setiap keputusan yang saya buat mesti mengikut kepada perundangan di peringkat negeri. Sebab saya perlukan mereka ini 3 orang untuk membantu saya. Jadi mana mungkin Datuk Raup boleh mencampuri urusan saya. Disebut kononnya mesyuarat MKN, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, tak boleh dijalankan. Banyak perkara-perkara yang ditangguh, perlu merujuk. Keputusan itu adalah keputusan sama-sama. Datuk Idris pernah menjadi ketua menteri. Mana mungkin dalam keputusan bersama secara konsensus, waktu ketika Majlis Kerajaan Mesyuarat Kerajaan Negeri sedang berlangsung, paper-paper tu semua, kertas-kertas yang diangkat tu, kita dapat pada hari mesyuarat. Pada hari mesyuarat, kertas tu baru dapat. Bagaimana saya boleh merujuk dengan Datuk Raup? Keputusan secara konsensus. Saya sebut tadi, kalaulah katakan Datuk, di kalangan ahli-ahli exco, ahli mesyuarat kerajaan negeri, ada yang tak setuju, tak apa. Keputusan misi keputusan bersama-sama, kita tangguh. Dan segala persetujuan dalam tu adalah keputusan bersama. Jadi apa yang didakwa itu tidak benarlah yang Datuk Seri menangguhkan keputusan. Subhanallah. Untuk merujuk kepada Datuk Raup. Menangguhkan keputusan apabila ada di kalangan exco kata minta dulu yang berhormat, yang amat berhormat, kita tangguhkan kertas ni, biar saya siasat dulu. Yes. Kita tangguhkan mesyuarat, biar Sungai Udang siasat dulu. Biar Melimau siasat dulu. Kalau kawasan sesuatu, perkara itu terlibat dalam kawasan mereka, kita tak buat apa-apa tu. Kita tangguhkan. Atas dakwaan penggelabaran. Ya, mesti ada keputusan bersama. Dan ianya segala keputusan dipersetujui bersama. Kalau satu orang tak setuju, saya tangguhkan. Baik. Dalam pemilihan calon pilihan raya negeri, adakah Datuk Seri akan menentukan calon atau pengerusi perhubungan negeri yang akan membuat keputusan? Saya pun tak tahu saya ni besok dicalonkan balik ataupun tidak. Sudah pasti keputusan itu semua calon-calon di peringkat bahagian, ketua bahagian sendiri yang akan mencalonkan. Sebab mereka tahu siapakah orang yang layak untuk bagi sesuatu kawasan. Sebab dia lebih mengetahui kawasannya. Kemudian semua ini nanti akan diangkat, dibawa kepada pengerusi perhubungan. Pengerusi perhubungan akan mengangkat semua cadangan nama-nama calon ini kepada Presiden Parti. Presiden Parti dah beritahu untuk memilih calon. Akhirnya sekali Presiden, timbalan Presiden, naib Presiden akan menentukan siapakah mereka yang layak. Jadi saya hanya mengurus dan mentadbir negeri ini. Jadi soal calon bukan di tangan saya. Ianya mestilah daripada sudut politik. Politik yang akan menentukan siapakah mereka yang layak untuk diangkat sebagai calon bagi sesuatu kawasan. Baik, Datuk Seri. Datuk Seri sebagai seorang yang berpengalaman walau singkat, adakah Datuk Seri akan mencadangkan wajah baru, semangat baru untuk diketengahkan sebagai calon di pilihan raya negeri? Yalah, saya ni hanya boleh mungkin memberikan pandangan, boleh memberikan pandangan untuk memilih calon-calon pada pilihan raya negeri yang akan datang. Saya dah maklumkan kepada yang berbahagia, yang berhormat Datuk
Rauf selaku pengurusi perhubungan UMNO Negeri Melaka kali ini bagi peluang pada muka-muka baru, ya. Bagi peluang pada muka-muka baru, carilah calon-calon yang boleh membawa kepada kemenangan. Jadi sebaik-baiknya calon itu mestilah popular dalam satu kawasan, boleh diterima, pertama sekali boleh diterima oleh rakyat dalam sesuatu kawasan, dan mereka ini mestilah mempunyai knowledge, dan paling penting ianya boleh membawa kemenangan. Pada saya bagi peluang pada muka-muka baru yang boleh membantu kerajaan negeri dalam mengurus dan mentadbir bagi meningkatkan negeri Melaka ini ke peringkat yang lebih gemilang dan terbilang. Jadi Datuk Seri bersetujulah dengan kenyataan Datuk Seri Presiden yang UMNO akan memperkenalkan muka-muka baru. Of course. Politik hari ini tidak seperti politik sebelum ni. Ya. Politik di masa akan datang lebih kian mencabar. Jadi eloklah dibagi juga peluang pada muka-muka baru. Bukan maksudnya terus dibagi pada muka baru, tetapi yang lama, orang lama juga kita perlukan. Jadi biarlah seimbang dengan kehendak dan tuntutan zaman pada waktu dan ketika ini. Ini soalan panas sikit. Semalam tular video dakwaan Datuk Seri Idris Harun berkaitan pengalihan sebuah masjid disebabkan projek penambakan pasir. Benarkah dakwaan itu? Baik, beginilah. Cadangan untuk mengalihkan Masjid Selat ini pernah berlaku waktu ketika beliau menjadi Ketua Menteri. Dan sehingga hari ini saya nak maklumkan, tidak ada sebarang konsesi yang dibagikan untuk kerja-kerja tambak laut di Masjid Selat. Dan pihak kerajaan negeri tidak ada kelulusan yang diberikan kepada mana-mana kerja-kerja tambakan laut di hadapan Masjid Selat. Itu saja saya nak maklumkan. Two lion at the same mountain menggambarkan seolah Melaka ditadbir oleh dua ketua menteri. Apa penjelasan Datuk Seri mengenai dakwaan demikian? Baiklah, tadi saya dah sebutkan seperti mana yang didakwa toman-toman ini. Kan saya sebut tadi, bodoh ke saya ni? Ya. Dalam saya diberikan tanggungjawab untuk mengurus dan mentadbir negeri ini. Sudah pasti apa saja yang berlaku kepada kerajaan negeri daripada segi pengurusan dan mentadbiran, pastilah saya orang yang pertama yang akan dipanggil. Saya nak beritahu, saya dah sebut tadi antara saya dengan Datuk Rauf ada garis sempadannya. Dan saya menafikan segala pengurusan, pengejaran, tadbiran kerajaan di Melaka, Datuk Rauf tidak pernah mencampuri urusan ini. Jadi Datuk Rauf tidak ada pengaruh untuk mempengaruhi apa-apa keputusan? Segala keputusan yang berlaku adalah keputusan saya bersama dengan esko-esko yang ada bersama saya pada waktu dan ketika itu. Baik, Datuk Seri. Ini soalan terakhir lah. Baik. Datuk Seri juga dikatakan ada memberi kelulusan projek pasir kepada sebuah syarikat di mana cukai yang dikenakan untuk projek berkenaan tidak mengikut syarat yang ditetapkan. Boleh Datuk Seri ulas sikit? Itu yang saya sebut tadi. Sepanjang tempoh saya 18 bulan menerorai kerajaan ini, tiada satu pun kerja-kerja ataupun konsesi tambak laut yang ambil 3 batu nautikal mile ke atas. Kerja-kerja ini yang dilakukan ketika 18 bulan saya mentadbir dan mengurus negeri ini. Kerja-kerja ini berlaku kelulusannya ketika Ketua Menteri yang ke-10. Sepatutnya dia yang lebih mengetahui. Baik. Ini soalan modas lah. PAS baru-baru ini ada mengeluarkan satu kenyataan menerusi Melaka hari ini oleh Pesuruhjaya PAS Melaka, bahawa mereka sedia untuk menjadi kingmaker dalam pilihan raya negeri Melaka. Apa pandangan Datuk Seri Melaka? Baiklah, bila tiba waktu pilihan raya, everybody can claim dia akan menjadi kingmaker lah. Jadi itu pada sudut pandang masing-masing. Yalah, ini politik, ya. Dalam politik ni dia ada 1000 kemungkinan. Siapa yang boleh mendakwa dia untuk menjadi kingmaker, terserah pada mereka. Pada saya, siapa yang nak jadi kingmaker,
atau tidak, terserahlah pada dia orang. Saya di dalam parti UMNO sudah pasti saya akan membantu parti yang saya dokong, yang saya sokong selama ini. Saya dilahirkan di dalam UMNO, sudah pastilah saya akan terus memastikan kemenangan pada pilihan raya yang akan datang adalah di bawah UMNO Barisan Nasional.